Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi sekalian, terima kasih kepada anda yang sentiasa setia dengan program siri Al-Quran Sahabatku ini, dan alhamdulillah hari ini kita bersua lagi untuk sama-sama kita berbincang pada tajuk huraian sifat lazimah bagi huruf-huruf hijaiyah, dan hari ini kita akan sambung lagi sifat tunggal yang berikutnya, iaitu sifat qalqalah. Pada minggu yang lalu kita telah berbincang mengenai sifat as-safir yang bermaksud desiran ataupun siulan. Hari ini kita cuba untuk memahami lagi tuan-tuan sekalian, sifat qalqalah. Apakah itu sifat qalqalah? Pada bahasanya ialah bergetar ataupun bergerak-gerak. Sementara pada istilahnya, qalqalah ini ialah lantunan suara yang kuat pada makhraj, yakni pada tempat keluar, dalam tekanan yang kuat ketika mana menyebut huruf-hurufnya, yakni huruf-huruf yang bersifat qalqalah ini, dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Seperti mana kata Imam Sahib Al-Salsabi Al-Syafi, wasifatul muqalqalil muttajih hiya tirabu al-harfi fi makhrajihi. Yang bermaksud dan sifat qalqalah yang terarah itu dialah getaran huruf pada makhrajnya, yakni getaran huruf pada tempat keluar huruf-huruf yang bersifat qalqalah ini, yang bersifat lantunan suara ini. Baik, apakah huruf-huruf qalqalah tuan-tuan sekalian? Huruf qalqalah ada 5 sahaja, iaitu huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ta dan juga huruf qaf. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ta dan juga huruf qaf, yang mana terhimpun dalam rangkai kata qutubu jaddin. Qutubu jaddin. Qutubu jaddin, yakni huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan juga huruf dal. Ataupun dalam rangkai kata qatubu jaddin. Qatubu jaddin, qaf, fa, ba, jim, dal. Ataupun dalam rangkai kata qitubu jaddin. Qitubu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun jaddun butiqa. Jaddun butiqa. Ataupun jaddun tubiqa. Ataupun qad tabaja. Qad tabaja. Jadi ini adalah rangkai kata yang terhimpun, dan yang terhimpun dalam rangkai kata ini mengikut pandangan para ulama, dan kalau mudah lagi untuk kita faham, senang untuk kita ingat dalam rangkai kata Melayu kita ini, tuan-tuan ingat saja baju Dakota. Baju Dakota, yakni huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan juga huruf ta. Ada 5 saja huruf. Baju Dakota. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ataupun dalam rangkai kata mengikut kitab-kitab Arab ini, itulah qatubu jadin ataupun qutubu jadin ataupun qitubu jadin ataupun jaddun butiqa, jaddun tubiqa, qad tabaja. Semuanya boleh kita gunakan untuk kita ingat huruf-huruf qalqalah yang terhimpun dalam rangkai kata sedemikian. Mudah untuk dalam bahasa Melayu kita ni tuan-tuan sekalian, untuk kita ingat baju Dakota, yakni huruf ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Baik, kita lihat lagi huruf qalqalah ini juga dikenali sebagai huruf muqalqalah. Huruf muqalqalah ataupun huruf laqlaqah. Huruf laqlaqah, seperti mana kata Imam Ibn Al-Jazari, qalqalatun qutubu jadin, yakni huruf qalqalah terhimpun huruf-hurufnya pada ungkapan qutubu jadin, yakni huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan juga huruf dal. Dan kata Syekh Ibrahim As-Samanudi, qalqalatun qutubu jadin, qalqalah terhimpun hurufnya pada ungkapan qutubu jadin. Dan kata Syekh Sa'id Al-Mihi, qalqalatun yajma'uha qutubu jadin, qalqalah terhimpun huruf-hurufnya pada ungkapan qutubu jadin. Dan huruf qalqalah ini terbagi kepada kita kepada 3 kategori tuan-tuan sekalian, iaitu huruf ta, yang mana huruf yang paling kuat kerana terdapat padanya sifat itbaq, dan juga huruf qaf yang berada di pertengahan kerana terdapat padanya sifat isti'la. Adapun huruf ba, jim dan juga dal adalah sifat qalqalah yang paling lemah kerana ketiga-tiga ini adalah huruf istifal. Dan qalqalah adalah
sifat lazimah yang terdapat pada huruf. Adapun qalqalah tidak akan dinyatakan melainkan dengan syarat-syarat yang berikut. Yang pertamanya apa syaratnya? Itulah hurufnya mesti sukun. Kerana qalqalah tidak dinyatakan jika hurufnya berbaris. Yang ni 5 huruf yang kita sebut tadi mesti berada dalam keadaan sukun. Yang ni dalam keadaan tidak berbaris. Kalau berbaris, kita tidak dapat menyebut lantunan suara tersebut. Contohnya huruf ba. Bila huruf ba berbaris, bunyinya ba. Kalau bilanya sukun dan kita cuba letak huruf hamzah di hadapan, berbaris di atas, kita akan nak sebut huruf ba yang sukun itu bunyinya ab. Maka di situ adanya lantunan suara kita disebabkan tekanan yang kuat. Kerana apa berlaku tekanan itu? Kerana huruf qalqalah itu huruf yang sukun, bukannya huruf yang berbaris. Contoh, lam yalid, huruf dal yang sukun. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Satu, yalid, dal yang sukun. Itu dipanggil sukun asli, yalid. Bunyinya qalqalah, ada lantunan di situ. Kemudian pada kalimah yulad pun huruf dal yang sukun di situ, maka kena dibaca dengan qalqalah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak berlaku idgham pada huruf qalqalah. Kerana idgham menafikan qalqalah. Okey, tidak berlaku idgham. Apa maksud idgham? Tidak berlaku bacaan memasukkan. Idgham ni maksudnya memasukkan. Contoh pada perkataan idhab bi kitabi hadha. Idhab bi kitabi hadha dalam surah An-Naml ayat yang ke-28. Idhab bi. Idhab satu huruf ba yang sukun, kemudian bertemu dengan huruf ba pada kalimah bi kitabi. Idhab bi kitabi itu dipanggil idgham mithlain. Kerana dua huruf yang sama, satu huruf yang sukun, yang kedua huruf yang berbaris, maka di sini berlaku idgham. Dipanggil idgham mithlain ataupun mutamathilain. Bila berlaku idgham di sini, tuan-tuan sekalian, maka tidak berlakunya bacaan qalqalah. Tidak dibaca dengan idhab biki. Idhab bi itu bukan bacaan yang tepat. Kerana berlakunya idgham di sini, maka bacaan qalqalah tidak dinyatakan. Seperti mana kata Syekh Ahmad At-Tibi, wa khamsatun tusamma huruf al-qalqalah likauniha in sakanat muqalqalah yajma'uha qutbu jadin fawaffi biha wa baligh ma' sukunil waqfi lakinna ma udghima lan yuqalqala likaunihi fima yalihi dakhala. Dan 5 huruf dinamakan huruf qalqalah jika keadaannya sukun, maka hendaklah diqalqalahkan. Terhimpun hurufnya pada ungkapan qutbu jadin, maka sempurnakanlah huruf dengannya dan kuatkan lagi bersama sukun ketika waqaf. Ketika bila mana diidghamkan, jangan sesekali diqalqalahkan kerana keadaannya telah masuk ke dalam huruf selepasnya. Yang ini disebut oleh para ulama, iaitulah Syekh Ahmad At-Tibi, bila mana berlaku idgham jangan sesekali diqalqalahkan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita cuba memahami terlebih dahulu mengenai definisi qalqalah dan juga huruf-huruf qalqalah dan juga syarat untuk dinyatakan ataupun dibacakan dengan sifat qalqalah ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah mengenai bahagian qalqalah. Berapa qalqalah ini ada? Adanya qalqalah sughra, adanya qalqalah kubra, adanya qalqalah akbar dan sebagainya. InsyaAllah akan dihurai pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Untuk hari ini kita cuba faham definisi terlebih dahulu, huruf-huruf qalqalah yang terlibat dan juga syarat untuk dinyatakan bacaan qalqalah ini, macam mana perlu dibacakan qalqalah dan macam mana tidak diperlu baca dengan qalqalah. Terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Dengan izin Allah, semoga apa yang telah kita belajar sebelum-sebelum ini memberikan manfaat untuk kita semua dalam usaha kita membaca Al-Quran dengan sempurna insya-Allah, seperti mana riwayat yang didatangkan oleh baginda Nabi SAW insya-Allah, mudah-mudahan. Dan dengan usaha ini juga kita mengharapkan Al-Quran sentiasa menjadi teman hidup kita dunia dan juga syafaat kepada kita di hari akhirat insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.